Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana binti Mustafa Syafri. Nombor matrik saya 069736. Nama saya Nur Alia Yasmin binti Muhammad Sahidi, nombor matrik 070129. Nama saya Nur Afrika binti Miki, nombor matrik 070330. Nama saya Fatimah Alia binti Azmi, nombor matrik 069299. Nama saya Nur Syafa Alia binti Safawi, nombor matriks 070637. Baik, kami akan membawakan tajuk pengumpulan Al-Quran pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan. Sebagai pendahuluan, penulisan mushaf telah dikumpulkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar AS. Segala ayat disusun sesuai untuk bacaan dan juga huruf-huruf Al-Quran serta di mana ia diturunkan, sama ada di Makkiyah ataupun di Madaniyah. Kemudian setelah diedit, mushaf itu dihantar ke seluruh wilayah dan negara agar semua orang berkumpul pada satu bacaan dan untuk mengelakkan agar tidak terjadi sebarang perselisihan faham dalam menyelesaikan sesuatu masalah dan perbezaan pendapat. Dalam satu hadis sahih, Huzaifah Al-Bukhari dalam Sahih Anas bin Malik datang kepada Uthman bin Affan, lalu dia memerangi penduduk Syam. Tapi dia takut kepada perbezaan bacaan mereka. Lalu, Sayyidina Uthman memerintahkan para penulis Al-Quran untuk salin semula ayat-ayat Al-Quran ke dalam bahasa Arab Quraisy. Sebab mereka itu adalah orang-orang Arab. Kemudian, menghantarnya semula ke setiap wilayah serta memerintahkan agar risalah sebelumnya itu dibakar. Hadis ini ialah hadis sahih yang diringkaskan untuk menjelaskan perbuatan Sayyidina Uthman bin Affan terhadap pengeditan dan penyebaran risalah resam Uthmani. Saya akan menerangkan mengenai sebab perbuatan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Yang pertama, pada zaman tersebut, penaklukan Islam telah tersebar secara meluas di seluruh negara dan wilayah. Hal ini untuk generasi baharu yang memerlukan pengajian Al-Quran. Disebabkan itu, di setiap wilayah terdapat seorang sahabat dari kalangan sahabat yang terkenal yang telah mempelajari Al-Quran daripada Rasulullah untuk mengajarkan Al-Quran pada wilayah tersebut. Namun begitu, terdapat perbezaan di kalangan para sahabat dari segi aspek pembacaan dan kaedah persembahan. Selain itu, terdapat juga perbezaan kerana wujud pelbagai naskah Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat untuk rujukan mereka sendiri. Antaranya Abdullah bin Mas'ud dan Abi bin Ka'ab. Mushaf Khalifah Abu Bakar disimpan oleh Sayyidatina Hafsah. Disebabkan segala permasalahan tersebut, Khalifah Uthman telah membuat keputusan untuk membentukkan satu jawatan kuasa penulisan Al-Quran yang dipanggil Panitia 4 yang diketuai oleh Zaid bin Sabit untuk menyelaraskan satu mushaf. Mereka mengumpulkan mushaf yang disimpan oleh Sayyidatina Hafsah untuk dijadikan sebagai rujukan. Pada masa pemerintahan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Islam telah berkembang luas meliputi semenanjung Tanah Arab dan lain-lain wilayah. Umat Islam juga mempelajari dan membaca Al-Quran dengan kaedah bacaan yang diriwayatkan oleh para sahabat yang masyhur pada wilayah-wilayah. Namun, pada tahun 25 Hijrah berlaku satu perbalahan yang hebat di antara kaum muslimin mengenai perbezaan kaedah bacaan dan perselisihan dari segi riwayat pembacaan Al-Quran. Keadaan ini telah disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Huzaifah telah mencadangkan kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu untuk mencari satu jalan untuk menyatukan kaum muslimin ini agar tidak berlaku perbalahan dengan menyelaraskan satu mushaf agar tidak berlaku perbalahan. Dalam pada itu, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah menemukan satu ahli jawatan kuasa yang diketuai oleh Zaid bin Thabit yang dianggotai oleh beberapa orang anggota yang bernama Abdullah bin Zubair, Said bin Al-Haus dan Abdul Rahman bin Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu. Ketika ahli-ahli jawatan kuasa ini menjalankan tugas, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu memberi nasihat dan panduan bahawa asas rujukan hendaklah berdasarkan bacaan para al-Qur'an. Jika terdapat perbezaan pada bacaan mereka,
Maka hendaklah ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana Al-Quran itu diturunkan menurut pendapat yang utama. Jawatan kuasa tersebut telah menyusun dan menyaring sebanyak 6 mushaf Al-Quran, sebuah mushaf untuk kegunaan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sendiri yang dinamakan sebagai mushaf Al-Imam, dan mushaf yang lain-lain dikirimkan ke wilayah-wilayah seperti Mekah, Syam, Basrah, Kufah dan Madinah. Usaha pengumpulan Al-Quran pada zaman Khalifah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu mendatangkan beberapa faedah, antaranya dapat menyelamatkan umat Islam daripada perpecahan, dapat menyatukan bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan. Kelebihan mushaf Uthmani ialah termasuklah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti tulisan Al-Quran yang mulai, memudahkan bacaan dengan wajah qiraat, dan berdasarkan dalil-dalil yang kuat dan hujah-hujah yang jelas. Pada zaman pemerintahan Usman pun memerintahkan untuk membakar naskah yang bertentangan tanpa meninggalkan cerbisan, kecuali naskah yang ditulis oleh Hafsah, kerana naskah itu tidak mempunyai perbezaan yang ketara dalam penulisannya, melainkan susunannya yang tidak teratur. Usman mengeluarkan arahan tersebut bertujuan untuk mengelakkan berlakunya kekeliruan bagi umat Islam terhadap Al-Quran. Walau bagaimanapun, setelah Hafsah meninggal, Marwan bin Al-Hakam ni dia mengambil naskah itu lalu membakarnya kerana beliau khawatir akan berlakunya kekeliruan dan kecurigaan pada masa itu dalam memahami Al-Quran. Marwan bin Al-Hakam mengatakan tindakan yang dilakukannya ini kerana di dalamnya telah pun tertulis dan tersimpan juga di dalam Al-Quran Al-Imam. Bagi bilangan salinan ini, pada mulanya berlaku perselisihan faham tentang bilangan salinan yang ditulis. Ada yang mengatakan 4 dan juga ada yang mengatakan 7. Akan tetapi, kesemua salinan ini dihantar ke bandar-bandar setiap daerah seperti Kufah, Basrah, Syam, Mekah, Yaman dan juga Bahrain. Walau bagaimanapun, hanya ada satu salinan yang masih kekal di Damsyik, di mana salinan itu berada di Masjid Besar Bani Umayyah sehingga abad ke-8. Ibnu Katsir berkata di dalam bukunya iaitu kelebihan Al-Quran itu terdapat dalam akhbar-akhbar para Imam Utsmaniyah yang terkenal di antara mereka pada hari ini di Syam dengan Masjid Damsyik di sudut timur. Hasil nilai kerja Osman radhiyallahu anhu adalah satu hasil karya yang hebat dengan nilai ilmiah yang tinggi, kedudukan agama yang luhur dan fakta sejarah yang tidak menerima keraguan. Kerana hasil kerja ini, ia bukan kerja individu atau tindakan peribadi, tetapi ia adalah kerja berkumpulan dengan nasihat para sahabat yang hebat dan persetujuan mereka. Sebaliknya, dengan membantu mereka, menyokong mereka, berterima kasih kepada mereka dan mempunyai sekumpulan orang yang mendukung. Ibnu Abi Daud ada mengeluarkan satu sanad yang sahih dari Suwaid bin Muflah yang berkata, Ali berkata, janganlah kamu berkata tentang Utsman kecuali kebaikan, kerana demi Allah, dia melakukan apa yang dilakukan terhadap mushaf iaitu Al-Quran hanya dengan kumpulan kami. Dia berkata, apa yang kamu katakan tentang bacaan ini telah sampai kepadaku bahawa sebahagian mereka berkata, bacaanku lebih baik daripada bacaan kamu dan ini hampir kepada kekufuran. Kami berkata, saya melihat orang ramai berkumpul di atas satu mushaf, maka tidak ada mazhab atau perbezaan. Kami berkata, ya, apa yang kamu lihat. Dan dalam riwayat dari Suwaid, dia berkata, aku mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan kamu dan waspadalah terhadap kesamaran tentang Utsman. Dan atas kuasanya, semoga Allah meredainya. Dia berkata, sekiranya saya menjadi pemerintah pada zaman Utsman, nescaya saya akan melakukan di mushaf seperti yang dilakukan oleh Utsman. Semoga Allah redha dan meredha mereka. Seterusnya, penulis dan menghafaz. Dalam seperti yang kita semua tahu, dalam menyampaikan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, manusia bergantung kepada dua perkara, iaitu melalui hafazan atau melalui tulisan. Sebagai contoh, secara talaqi musyafahah ataupun secara lisan, yang kedua melalui akhbar dan baris, dan yang ketiga melalui mulut dan dada, yang ini melalui hafazan. Sayyidina Uthman bin Affan telah menghantar salinan Al-Quran ke wilayah-wilayah lain. Antara sahabat kana min al-qura,
ialah Zaid bin Sabit, Abdullah bin As-Sa'ib iaitu Muqari' Maki dan Al-Mughirah bin Shihab iaitu Muqari' Syami. Setelah Mushaf Utsmani itu diedarkan, umat Islam pun membakar risalah sedia ada dan menumpukan kepada Al-Quran resam Utsmani dan telah diguna pakai sehingga sekarang.